Okay. Okay, so saya share kita punya screen. Okay, so kali ni kita nak buat bahagian lab. Okay, buat bahagian lab yang mana kita nak tengok aplikasi ni. Okay, aplikasi apa yang kita dah belajar tadi. Macam mana kita nak applykan ke dalam kod. Okay. Jadi saya ada soalan dulu macam ni. Okay, so ini soalan dia. Okay, kalau awak nak, saya boleh upload file ni. Okay, nama dia ni Lab 3 Report. Okay, kalau ikutkan masa kelas face to face, okay, masa kita ada kelas yang sebenar, benda ni saya akan bagikan sebagai progress report. Okay, jadi bila awak kita belajar satu-satu topik, ini adalah latihan dia dan awak kena completekan lah. Macam question 1 ni kan, awak kena completekan apakah dia punya input, isikan benda ni, lukiskan flowchart dan lepas tu tuliskan kod dia. Okay. Kemudian bila dah tulis kod, kita kena tulis pula apakah dia punya output dia. Okay, jadi kod dia macam mana? Kod dia adalah macam ni lah. Inilah kod dia. Kod. Dan macam mana output dia? Output dia adalah bahagian bawah. Okay. Jadi hari ni saya akan tunjuk. Okay, ada berapa soalan ni? Kita ada sini question 1 sampai dah question yang ke 4. Ada 4 soalan. Okay, tapi mungkin saya pergi 2 soalan sajalah. Okay, yang 2 lagi awak boleh cuba. Okay, dia punya cara sama je. Okay, saya dah susun agar keempat-empat soalan ni mempunyai format yang hampir sama dan awak kena buat step yang memang exactly sama. Okay, so kita start dengan nombor 1 lah. Okay, nombor 1. Okay, soalan dia adalah write a program. Okay, ni biasanya soalan macam gini. Okay, saya beritahu dulu. Soalan macam ni adalah untuk bahagian C dalam final exam dan juga dalam midterm. Ada juga midterm. Soalan ni adalah pada bahagian C, iaitu bahagian soalan esei panjang. Markah dia 20 markah untuk satu soalan. Okay. So nak tak nak awak kena jawab jugalah. Sebab apa? Bahagian C, 3 soalan jawab 2 kan. Jadi nak tak nak awak kena buat juga. Okay. So kita baca soalan. Okay, ada lagi yang nak masuk tak? Macam ni tak ada. Saya nampak semua. Belum semua lagi. Participant 6. Okay, ini yang saya nampak ni. Okay. Ada lagi yang tak masuk ni. Okay. Kita ada 11 kita ada 7 orang je. Kita ada 7 orang. So maknanya ada lagi 2 orang lah yang tak ada. Okay, tak apa. Okay. Okay. Okay, jom kita tengok soalannya. Okay, saya padam. Okay, soalan dia adalah write a program that can calculate the amount of money from saving and current account. Okay, that have been saved by user. Okay. Ask user to input the balance. Display the total saving. Okay. Dia ada soalannya seperti begini. Ini adalah fundamental. Saya tunjuk satu lagi contoh. Okay, ini benar. Okay, saya yang Lab 2 report ni pun saya akan upload kemudian. Okay, cuma saya nak awak tengok dia punya soalan. Soalan dia. Okay, ini adalah soalan yang Lab 2. Okay, soalan Lab 2 dia macam gini, simple je. Contohnya, calculate the temperature in Fahrenheit. So dia bagi formula. Ataupun yang macam gini, okay, tapi dia punya cara sama juga. Awak kena identify input, process, output, lukiskan flowchart, tuliskan kod dan akhirnya apakah output dia. Okay, contohnya macam ni pula. Okay. Base inflation, the price of set computer. Okay, ni soalan ni kan. Okay,
apakah beza soalan ni dalam lab 2 report ni dengan soalan yang dalam lab 3 report? Ada beza tak? Kalau saya tengok ada beza tau. Okay, saya bawakan ni ke bawah sikit. Okay, macam ni. Ini pun saya ke ataskan sikit. Oh, dah nampak kan? Okay. Yang ini adalah lab 2. Ini lab 2. Yang ini soalan dia just soalan sahaja. Manakala yang ini dia bagi soalan dan dia bagi contoh yang dia nak. Okay. Sebab apa dia kata ni? Okay. Display the total saving. Maknanya dia dah bagi. Ini adalah bentuk yang dia nak. Kalau macam yang dalam soalan ini, dia tak kata bentuk apa-apa. Jadi kita bebas menentukan ayat dia apa. Macam tadi kan, masukkan nombor pertama, masukkan nombor kedua kan. Bebas. Tetapi yang ini dia dah bagi. Jadi untuk output, awak kena tulis sebiji. Enter balance in saving account. Awak kena tulis sebiji. Sama. Okay. Kalau macam yang dalam lab 2 ni, lab 2 report yang ni, dia tak cakap apa-apa. Dia cuma kata, you are required to calculate total payment. Dah, kan? Okay, the quantity of computer will be input by the user. Dah, settle. Jadi dia tak minta, dia tak bagi awak contoh ayat macam mana. Jadi sini bebaslah, awak lebih orang kata fleksibel lah, awak boleh buat ayat sendiri. Tapi yang ini dia dah bagi. Jadi awak kena ikut ayat ni. Okay, sebelum awak buat, sebelum awak teruskan, awak kena faham dulu soalan ni. Apa maksud dia? Kan? Okay, dia nak kita kira calculate amount of money. Okay, jadi amount of money daripada saving and current. Jadi saving and current ni account bank. Okay, kita biasanya kalau awak keluar dekat mesin ATM tu dia akan kata saving account ke current account kan. Account simpanan ke account semasa. Okay. Jadi macam mana saya nak kira amount of money dalam saving current dan juga current dalam saving account dan juga dalam current account. Macam mana? Jawapannya senang, tambahkan dia. Betul. So dekat sini ask user to input the balance of each account. Maksudnya dia nak minta kita masukkan berapa baki dalam setiap account. Maksudnya masukkan itulah berapa yang kita ada dalam account tu. Okay. Dan display the total saving, iaitu jumlah kedua-duanya. Jadi dekat sini, okay, saya akan dan satu lagi ni, ask user to input. Jadi nilai macam 1, 2, 1, 4, 7, 11, 28 ni sebenarnya bukan kita yang masukkan. User yang akan masukkan. Ataupun dalam program tadi, kita kena type sebelum kita tekan enter. Okay. So kalau kita tengok ni, total saving adalah 13275. Mana datang 13275 ni? Sebenarnya dia adalah hasil tambah 12147 dengan 1128. Okay, tambahkan dua-dua ni akan dapat ni. Jadi dekat sini adalah proses analisa. Okay. Proses menganalisa kita punya soalan. Okay. Melainkan awak dah betul-betul pakar, dah betul-betul mahir, awak boleh tengok soalan ni, terus tulis kod. Okay. Itu kalau dah pakar macam tadi kan. Lagak pula. Ni kan, macam saya buat tadi kan. Saya terus tulis kod kan. Saya tak ada buat flowchart lah, input proses apa tak ada kan. Saya terus tulis kod. Tu dapat jawapan macam ni. Betul? Itu kalau dah pakar lah. Okay, tapi saya pun belum lah pakar lagi. Cuma yang ni sebab saya dah biasa buat. Okay. Jadi untuk permulaan, kalau awak tak mahir lagi, jadi di sini saya tunjukkan step by step. Okay, ni dah tak ada lah. Lab 2 report saya padam. Okay, saya tunjukkan step by step macam mana kita nak buat kita punya program. Okay, so dekat sini saya bagi step yang pertama adalah awak kena identify apakah input, proses dan output. Okay, mana nak isi dulu? Input ke, proses ke, output? Okay, sebenarnya yang paling senang adalah awak tengok proses. Proses dia apa? Okay, kita tahu kita nak kira jumlah dua-dua akaun ni kan? Jumlah kan? So, proses dia apa? Okay, dekat sini mungkin saya boleh katakan hijau lah. Okay, so mungkin dekat sini
Okay, saya boleh katakan total ataupun total saya adalah hasil daripada baki account saving tambahkan dengan current. Betul tak? Ni lah, kan? Saving dengan current. Okay, so kita ada saving, kita ada current. Jadi, berapakah jumlah yang saya ada? Yang ini adalah hasil tambah dia. Jadi, saya buat macam inilah. Total sama dengan saving tambah current. Okay, boleh Okay. So, bila saya dah dapat proses, nak tentukan input dengan output sangat senang. Okay, sebelum tu saya nak tanya, proses ada lagi tak? Ada lagi tak dia nak? Tak ada kan? Kita tengok dia cuma nak hasil tambah je. Jadi inilah satu proses saja, iaitu total sama dengan saving tambah current. Okay, jadi bila saya dah tentukan proses, nak tentukan input dengan output sangat senang. Okay, input dia mana? Input dia adalah, okay, untuk input awak perlu tengok, kan ada simbol sama dengan ni kan? Okay, apa-apa yang berada di sebelah kanan sama dengan ni, ini adalah input. Jadi dia akan menjadi, apakah input dia? Saving dan juga current. Okay, so input dia ada dua. So dekat sini pun awak nampak ada dua kan, iaitu user dia masukkan dua benda, iaitu enter kan, ada perkataan enter, iaitu masukkan. So dia akan masukkan dua benda, iaitu yang pertama account saving dia berapa, yang kedua account current dia berapa. Okay, so input saya ada dua, betul lah. So bila saya masukkan dua input ni, dia akan proses. Okay, dan output dia yang mana? Output dia senang saja. Output dia adalah yang berada di sebelah kanan, belah kiri sama dengan. So output dia cuma ada satu, iaitu total. Total. Okay. So itu adalah cara saya nak buat analisa. Saya nak buat orang kata plan. Kita nak buat plan macam mana nak buat kod. Alright. Sampai sini boleh tak? Saya tak nampak sebenarnya awak punya chat ni. Saya kena view jugalah chat. Ada orang tanya kan. Okay. Chat letak belah sini. Dan okay, ni saya letak sini. Okay, so kalau awak tanya apa-apa saya boleh nampak kat sini. Okay. Ada pertanyaan, sila tanya. Okay. Jadi bila buat macam ni saya nampak lah awak tanya apa. Kalau tak tadi saya tak nampak. Okay. Sebelum saya mulakan ada pertanyaan. Minum air dulu. Oh ya. Okay. Saya dah ada input, proses dan output. Okay. Sebenarnya kelas dari online ni best kan. Belajar boleh minum, makan. Semua datang kelas biasa kan. Oh. Stress semua. Okay. So saya dah ada saya punya analisis. Input, proses, output. So macam mana daripada analisis saya nak tukar kepada flow chart. Okay, ni pun saya dah bagi tips dulu kan. Kalau input bentuk dia apa, kalau proses bentuk dia apa, dan kalau output bentuk dia apa. Okay, yang ni awak boleh refer bab 1, chapter 1. Okay, kalau ingat lagi, buka balik. Buka balik nota ni, nota 1. Okay, nota 1 adalah berkenaan dengan flow chart. Okay, ingat tak kita kira ni, Q-board ni kan? Okay, ni dia. Okay, ni. So, kalau kita tengok sini, input dia bentuk diamond. Bukan bentuk diamond, bentuk segi empat selari. Okay. Output pun sama, bentuk dia segi empat selari. Proses dia bentuk kotak segi empat. Dan dia mesti ada start dengan end. Okay, jadi, ni konsep dia. Sebenarnya benda ni awak dah boleh faham dah. Okay, so saya teruskan dengan ni. Okay, so macam mana nak draw flowchart? Okay, first saya mesti start dengan start dengan start. Saya mesti mulakan dengan start. Kemudian, okay. Lepas start, saya akan tengok apakah input saya. Input saya cuma ada dua, saving dengan current.
Jadi dekat sini saya akan tulis input saving. Okay, dan saya ada bentuk macam ni. Okay, anak panah jangan lupa. Okay. Ini adalah flowchart saya untuk input saving. Okay, saya ada input saya saving. Okay, dan saya ada input saving. Dan kemudian ada lagi tak input? Ada, input saya ada lagi, iaitu current pula. So saya ulang balik. Okay, so dekat sini saya buat satu lagi input current. Okay, sebelum ni ada pelajar kita ataupun ada kawan awak tanya, boleh tak saya nak buat input ni, saya combine dalam satu kotak? Jawapan saya boleh. Tak ada masalah. Tapi saya suka dia asing-asing sebab saya boleh nampak kalau saya tertinggal apa-apa. Okay. So kalau awak nak buat dalam satu kotak, input saving dengan current ni buat dalam satu kotak besar, tak ada masalah. Saya tak itu tak menjadi kesalahan. Okay, ada lagi tak input? Saya teruskan. Tak ada, input saya ada dua. Okay, ada dua saja. Okay, so kita teruskan dengan proses. Okay, so proses, sebab saya tak muat kat sini, saya tulis kat sini lah. Okay, so proses adalah total. Proses ni saya dah beritahu senang saja, iaitu awak salin je balik kita punya formula ni. Okay, so total sama dengan saving tambahkan dengan current. Okay, dan dia adalah bentuk segi empat tepat. Dan saya pun kena sambungkan. Sambung ini pun boleh. Okay, saya sambungkan macam ni. Okay, dah ada berapa proses? Satu je. Okay, so satu lah. Dan akhir sekali output total. So bila output total, so bentuk dia masih sama dengan input, tapi yang berbeza adalah perkataan output ya. Output total. Total. Okey, so bentuk dia sama macam dalam input. Okey, ni sorry lah sebab saya punya saya tak ada pembaris nak bagi dia bentuk exact ya. Tapi nanti bila buat dalam kertas awak kena buat betul-betul lah bentuk yang betul. Okay. So ada lagi tak lepas output total? Tak ada. So bila tak ada, so saya akan tamatkan dia. Okay. Dan saya, so ini adalah saya punya flowchart. Okay. Ini adalah flowchart saya berdasarkan analisis saya ni. So saya dah dapat satu flowchart. Okay, sampai sini boleh tak? Okay. Sebab tu saya kata dah, kalau awak dah mahir, awak boleh skip yang analisis tadi, terus buat flowchart. Atau kalau dah mahir lagi, terus buat program. Okay, tapi kalau kita tak tahu nak buat macam mana, program pun tak tahu nak start macam mana, kita start dengan flowchart. Dan flowchart pula kalau tak tahu juga nak start daripada mana, kita mulakan dengan analisis. Okay. Alright, so saya dah ada flowchart. So macam mana dengan kod? Okay. Ni yang mencabar. Macam mana tulis kod? Okay, yang ni saya tak payah saya tulis ni lah. Saya terus tulis dekat kita punya ni Okay, jadi saya padamkan dulu kod yang ni. Ini pun saya padam dulu panjang ni. Okay. Okay, ni dia. Alright. Macam mana nak bagi di sebelah? Ada pertanyaan saya minimizekan. Okay, so ni belah sini. Ni dah tak pakai. Saya kena minimizekan sebanyak mungkin supaya saya dapat free space. Ini kita perlukan, okey ini perlu tapi sebab saya tak nak conteng dah, saya just tengok kecil je. Okey sebagai rujukan. Bolehlah kecil ni. Okey. Letak belah sini. Ini tadi letak sini. Okey. Alright, cukuplah. Jadi saya ada belah kanan ni flowchart saya dan belah kiri ni adalah saya nak type. Okey. Alright. Okey, saya dah siap flowchart dan sekarang macam mana? Sebab apa? Sebab soalan seterusnya adalah ni dia. Okey. Iaitu write the code
Soalannya, write the code. Kita nak kena tulis kod. So, kod yang dimasukkan adalah kod ni lah, C++ ni. Okay, awak kena tulis. Tengok ruangan ni panjang kan? Tak adalah panjang pun. Tapi, boleh lah. Okay, so kita akan mulakan dengan kod. Okay, untuk tulis kod, ada beberapa level. Okay, ada beberapa level bergantung kepada awak punya kemahiran dan kepakaran. Kalau awak nak markah minimum, iaitu orang kata markah separuh, selalu kan section C kan markah 20. Kan? Okay, kalau nak markah 10, ini yang awak kena buat. Okay? So, saya akan tunjukkan yang minimum dulu, iaitu kalau tak tahu sangat lah kan, tak tahu sangat macam mana, okay, ini yang awak kena buat. Okay? Lepas ni saya akan tunjukkan macam mana nak skor markah maksimum pula 20 markah. Okay. So, untuk yang minimum, minimum. Ini sepatutnya tak ada masalah sebab bendanya dah ada dalam flowchart. Awak cuma tulis balik saja. Okay, jadi start dah tak payah risau sebab start adalah ni, 3 benda paling atas ni. Include, integer main dengan kurungan pertama ni, ini adalah start. Okay, kemudian end, dia dah ada dah kat bawah ni, iaitu return 0 dengan tutup kurungan, itu adalah end. Dah cukup dah. Jadi untuk start dengan end, ini adalah kod dia. Okay, so, okay. Kau ada sikit. Kau ada apa? Okay, so start dengan end dah settle. Okay, sebab apa saya dah ada dekat sini. Okay, macam mana dengan input saving? Okay, input saving. Okay, so kalau awak nampak input saving, okay, just terus orang kata awak terus type benda ni, std cin. Kenapa cin? Sebab dia input kan? Sebab dia input jadi cin. Lepas tu apa yang kita nak input? Apa tak ada ni? Apa yang kita nak input? Saving. Okay. Lepas tu tak ada. Okay. Jangan lupa semicolon. Lepas tu ada lagi tak? Ada. Saya ada input yang kedua. Input current. So saya ada yang kedua adalah std cin current. Okay, tadi berbalik kepada pertanyaan sahabat kita. Boleh tak saya letakkan ni dalam satu kotak? Boleh kan? Saya kata boleh. Tetapi berhati-hatilah. Dekat sini akan ada problem kalau awak tak, kalau awak terleka. Bila saya buat asing-asing, saya tahu saya akan kena buat 2 kali cin. Sebab apa? Ada 2 input. Saya nampak kat sini 2 input. Tapi kalau awak buat dalam satu input, so awak kena berhati-hatilah. Awak kena tengok dalam tu ada berapa. Okey, ada berapa. Sebab tu saya suka asingkan dia. Sebab apa saya nampak? Nampak ada 2 kotak input. So saya kata confirm 2 kotak standard cin. Lepas tu tak ada dah. Okay, so saya dah lepas input saving. Okay, yang ni input saving. Mana? Mana pula dah buat dia? Okay, input saving dah sudah. Input current pun dah sudah. Okay, sekarang saya pergi ke seterusnya iaitu proses kan. Okay, proses saya dah katakan senang saja, awak cuma salin balik je apa saja yang ada dalam proses tu. So saya salin balik. Total sama dengan current saving tambah current. Okay, awak boleh buat saving tambah current ke, current tambah saving ke, tak ada hal. 2 campur 5, 5 campur 2 sama juga 7 kan. Okay, so saya buat total sama dengan saving tambah current. Ada lagi tak proses? Tak ada. Dah cukup. Lepas tu last sekali adalah output, iaitu output total. Jadi tadi input tadi adalah input ini dah sudah. Okay, tadi input kan. Input kita guna cin. Okay, sekarang saya ada output. So saya punya kod akan menjadi dekat sini std cout apa dia? Okay, simbol anak panah berhati-hati kalau cin pastikan dia ke kanan anak panah ni. Kalau cout anak panah dia ke kiri. Okay, jangan terbalik. So sekarang ni apa yang dia outputkan? Output total. So saya buat total. Okay. Dan
Saya dah katakan, okey saya dah siap lah ni. Sebab apa? N dah ada. Kan? Okey, cuma untuk program awak kena buat satu benda lagi sebelum awak test, iaitu awak kena declare. Okey, nak declare pun saya dah bagi tahu senang je. Awak kena declare tu, awak kena tengok dekat proses. Ada berapa pemboleh ubah. Saya tengok dekat proses ni, ini proses kan? Awak tak perlu nak tengok dekat input, output kan, tak perlu. Dia banyak cara sebenarnya. Boleh juga awak nak tengok dekat input dan output, tapi awak kena tengok dekat 3 tempat. Kalau saya tengok dekat proses ni, satu tempat saja. Sebab saya pemboleh ubah tu semua ada dalam proses. Jadi saya nampak sini dalam pemboleh ubah, dalam proses ada 3 pemboleh ubah, iaitu total, saving dengan current. Jadi apakah jenis data yang sesuai? Kalau tengok dekat soalan, patah balik pada soalan ni. Kan, dah ada kan? Dia berjenis apa ni? Dia berjenis point, puluhan kan? Jadi saya tak boleh guna integer. Okay, so saya tak boleh guna integer. Sebab apa? Sebab dia berjenis nombor perpuluhan. Jadi saya akan menggunakan float ataupun double. Tapi saya guna float lah, saya suka guna float. Okay, so dekat sini saya buatlah float, apa dia? Total. Awak boleh tulis dalam satu baris macam ni. Saving, current. Pula saging, saving, saving. Okay. Awak boleh tulis macam ni dalam satu baris. Okay, pisahkan dengan koma dan last kali letak semicolon. Ataupun awak boleh buat asing-asing macam ni. Float total, 1. Float saving, 1. Dan last kali float current pun 1. Okay, ini salah. Okay, so kalau tak nak guna yang ni, awak boleh guna ni pun boleh. Mana-mana tak ada hal. Okay. Kalau yang atas ni sebab apa? Sebab dia tiga-tiga ni benda yang sama kan? Float. Jadi saya boleh group dalam satu kumpulan saja. Okay. So mana-manalah terpulang. Okay. Sebenarnya saya suka guna ni berasingan supaya saya boleh tahu berapa banyak pemboleh ubah yang saya guna. Kalau saya buat tadi dalam group, tadi awak kena kira pula satu group ni apa. Macam ni saya terus nampak ada 3 float, 3 pemboleh ubah. Okay, so saya dah siap. So bila awak buat macam ini, inilah markah separuh awak. Siap dah. Saya tak type apa-apa kod macam tadi lah, masukkan nombor saya tak type pun. Sebaliknya saya type mengikut apa yang ada dalam flowchart. Okay. STDCI saving, ada saving. Kalau current, ada current. Proses dia yang ni, ada proses dia. Dan output dia, total, ada dah output dia. Okay. Saya buat sebiji macam yang ada dalam flowchart. Dan yang ni kena adalah sebab ini untuk declaration. Okay. So kita test, boleh tak? Jadi tak? Okay. So saya run. Dah. Kan awak tenung lah benda ni berkelip-kelip kan. Okay. Sebenarnya benda ni dah run. Tapi disebabkan awak tak tanya apa-apa, awak terus minta. Kan? So komputer akan terus minta lah. So awak pun tunggulah kan. Sebab tu saya katakan awak kena beritahu dia masukkan nombor pertama ataupun masukkan jumlah kan. Okay, tak apa. Tu kemudian. Janji saya beritahu tadi, ini adalah markah minimum. Okay, markah yang awak boleh dapat separuh lah kan. Kalau tak reti sangat nak buat, okay, follow flowchart ni. Okay, saya test berapakah, kalau ikutkan apa ni, kita masukkan saving kan, input saving kita. Okay, saving kita berapa? Kalau dekat contoh ni, saving kita adalah 121.47. Betul? Kan? Ada kan dekat tepi ni kan? Sini. Okay. So, bila dah masuk 121.47, awak jangan tunggu pula. Kan? Awak tunggu, dia pun tunggulah. Okay. Sebaliknya awak kena mana dia? Program time out lah. Okay, run balik. Okay, dia lama sangat dia akan time out. Okay, saya masukkan 121.47. Lepas tu saya tekan enter lah. Okay, dan bila tekan enter, saya akan masukkan pula yang kedua iaitu 11.28. So, masukkan 11.28. Lepas tu saya akan tekan enter. So, bila saya tekan enter, apa jadi? Dia akan keluar 132.75. Dapat tak sama? Dapat tak? Wah, bestnya. Sama kan? So maknanya program kita betul. Dia dah kira.
dia dah kira mengikut apa yang soalan nak, dia dah buat dah. Okey, dia kata nak kira hasil tambah dah, saya dah kira. Ini jawapan dia. So, sebab tu saya kata markah awak dapat, tapi markah separuh. Sebab belum lengkap. Betul dah betul, tapi tak lengkap. Macam kita makan nasi lah. Kan? Makan nasi kosong je. Boleh kenyang tak? Kenyang. Tapi tak sedap lah. Orang kata tak adalah mendapat apa makanan seimbang kan. So awak kena ada ayam ke, daging ke, sayur ke. Lepas tu ada buah-buah kan. Barulah lengkap kita punya meal tu kan, makanan. Sama juga macam program. Kalau setakat kosong macam ini, boleh dah, lepas dah. Tapi nak bagi nampak banyak markah atau nampak lebih cantik, lebih atraktif, kita tambahlah aksesoris dia. Kan? Okay. So, ini adalah markah separuh. Okay. Kalau markah penuh macam mana? Okay. Markah penuh, awak kenalah. Ni, janganlah bagi user tertanya-tanya kan. Awak kena tanyalah dia balik. Okay. Jadi dekat sini, sebabkan dia dah bagi contoh ayat, ni, kan, dia dah bagi contoh ayat untuk kita punya statement. Jadi, dah senang dah. Awak cuma salin balik. Okay. Jadi, sebelum STDC in yang pertama, iaitu sebelum flowchart yang pertama ni, yang input saving ni, awak kena tanya dia dulu. Okay, so untuk tanya dia, awak kena keluarkan dulu ayat tu. Awak kena keluarkan soalan. Lepas tu dia ada see out kat sini. Maksudnya kita keluarkan soalan. Okay, kita keluarkan soalan. Apa dia nak? Okay. Dah balik. Okay. Alright. So, saya salin je balik ayat ni kan. Okay. Saya salin dah balik ayat ni. Iaitu enter balance in saving account atau ada simbol macam gini. Okay. Lepas tu, tutup dengan bulu mata. Okay. So enter balance in saving account, tutup bulu mata, barulah dimasukkan saving. Saving ni yang kita masuk tadi, 12147 ni. Okay. Bukannya kita masuk 12147 macam gini Ada sebelum ni, Samsung sebelum ni dia buat macam gini tau. Ini salah. 12147 ni bukan komputer yang masuk, kita yang nak masuk. Jadi saya tak perlu tulis balik kat situ, cukup sampai simbol simbol anak panah ni aja. Okay, kemudian yang kedua adalah saya salin balik ayat ni. Dan sebelum current, saya akan tanya dia enter balance in current account. Okay. So, saya dah ada enter balance in current account dengan saving account. Dan last kali, ayat dia adalah total saving is. So, dekat bawah ni, sebelum kita keluarkan total, saya kena tambah ayat ni. Iaitu, bukan tambah, saya kena letakkan total saving is. Lepas tu, selepas is titik bertindih kan. Okay. Dah. Settle. Okay. Lepas tu kalau nak bagi nampak menarik, awak kena bagi-bagikan lah. Okay. Jadi tak apa, tu kemudian. Saya nak tunjuk dulu. Ini adalah apa yang saya tambah. Saya tambah kat mana? Saya tambah ni je. Iaitu 1, ayat-ayat dia saja. Okay. 2 dan juga 3. Okay. Maknanya ayat yang sama macam yang dalam soalan. Okay. Saya dah ada ni, kita run sekali lagi. Kita tengok. Betul tak? Okey, ni dia. Dia dah keluar. Enter balance. Sama tak macam dalam soalan? Okey, kalau tak nampak, besarkan sikit. Okay, kan? Enter balance in saving account. Sama dah sekarang. So, saya masukkan 121.47. Okay, lepas tu saya tekan enter. Okay. Lihat tak? Tadi, bila awak run mula-mula tadi, awak pun sama-sama tunggu kan? Dia pun berkelip-kelip tunggu awak pun tunggu dia kelip-kelip juga. Jadi sekarang ni bila saya tanya, awak dah tahu, oh enter balance. Awak terus masukkan nilai. Tak payah tunggu-tunggu. Okay, bila dah masuk nilai, tekan enter, dia akan tanya pula yang kedua. Okay, enter balance in current account dalam contoh ni 11.28. So saya masuklah 11.28. Okay, bila saya tekan enter, okay, dia akan keluar total saving is sama seperti ada yang dalam soalan. So inilah markah penuh awak 20/20. Okay, boleh faham? Okay, kebetulan kita ada kurang lagi 5 minit. Okay. Alright.
So, markah penuh awak macam ni lah. Jadi, saya dah boleh keluarkan ayat sebiji seperti yang ada dalam soalan. Okay, dan sebagai tambahan, yang ni mungkin untuk rujukan awak kemudian, awak kena bagi komen lah. Okay, komen. Contohnya atas ni awak bagi komen apa? Okay, contohnya dekat atas ni saya bagi komen lah. Okay, program ini. Okay, kalau komen awak boleh tulis dalam DM, no problem. Program ini sajalah. Program untuk kira jumlah duit dalam bank. Okay, saya kira macam tu. So, maksudnya bila saya tengok kod ni, saya tak payah tengok daripada atas ke bawah dah. Saya tengok tajuk je. Oh, saya terus tahu. Ni nak kira duit. Kan? Sebab kita nanti akan banyak buat program. Jadi, kalau awak nak tenung kod satu-satu, sakit mata awak. Jadi, saya letak dulu tujuan program tu di belah atas supaya saya boleh baca tajuk dia. Okay, program tu kira jumlah duit. Betul lah. Okay, kemudian dekat sini apa? Ini adalah variable declaration ataupun pengisytiharan. Kita kena isytiharkan. Okay, yang ni adalah kita ask input from user. So dekat sini adalah tempat untuk kita dapatkan input daripada user. Okay, dekat sini adalah proses tadi kan. Okay, sini saya boleh buat calculation process. Dan last sekali ini adalah untuk display output. Okay, komen kalau tak tulis dalam exam tak menjadi kesalahan. Okay, tak menjadi kesalahan. Tetapi kalau ada, baguslah supaya kita nampak. Oh, bila kita tengok setiap segmen ni kita tahu, oh ni untuk ni, ni untuk ni, ni untuk ni. Nanti dalam bab 7 nanti baru kita akan pergi dengan detail. Okay, dalam setiap segmen. Okay, so saya run sekali lagi. Jadi tak apa-apa. Okay, sebenarnya kalau tahu komen, dia tak akan jadi apa-apa pun. Dia akan jadi sama. Okay, saya tukarlah nombor lain. Saya tak nak guna 121 ni. Saya nak tukar nombor lain, boleh? Untuk kita test. Katakan dalam saving account saya ada banyak sikit kan. Ada 2,500. Wah. Okay, enter. Dan dalam current account pula saya ada katakan berapa? Okay, 10,000. Kenapa saya masuk nombor macam ni? Senang nak kira kan. Okay, agak-agak berapa jawapan dia? 2,500 tambah 10,000. Okay, guna kalkulator kan. Gini-gini dapat 12,500 ke? Okay, so kita tekan enter tengok betul tak? So saya tekan enter, jawapan saya adalah betul 12,500. Okay. Jadi tak semestinya saya masuk nombor ni keluar jawapan ni. Sekarang ni program saya ni saya boleh masuk apa-apa saja nombor dan dia akan keluarkan jawapan yang betul. Okay. Dia akan kirakan untuk kita. Ni yang saya beritahu dulu. Sebenarnya kita tak kira benda ni, komputer yang kira untuk kita. Cuma kita kena ajar komputer macam mana komputer tu boleh kira. Ajar komputer tu macam mana dia boleh buat apa yang kita suruh. Kan? Itulah program. Okay? So kita tak perlu nak kira. Okay, contoh lah kan, satu lagi kan. 256.23 tambahkan dengan 3482.79. Okay, kira cepat. Betul kita kan? Okey, tak payah susah. Tekan enter, komputer kirakan. Tekan enter, tu je jumlah dia. Iaitu RM4,739.2 kan? Kita tak payah kira. Kita cuma masukkan. Kita arahkan komputer. Okey? So, itulah programming. So, jangan takut. Bukan awak kena kira. Sebaliknya, komputer yang kira untuk awak. Tapi awak kena ajar komputer tu. Macam mana cara nak kira. Okay, macam mana cara dia agar dia boleh ikut arahan kita. Okey. Alright, saya rasa cukup sampai sini dulu untuk bab 4. Nanti awak boleh kalau saya dah upload dekat Edmodo nanti awak boleh tengok contoh seterusnya. So kita pun ada kurang daripada 1 minit. Jadi saya rasa setakat ini dulu. Quiz 2 saya akan upload kemudian. Okey? Ada pertanyaan kita bincang dalam grup. Okey, sekian. Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.